Cari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience. Kedudukan Agong derhaka tahap tertinggi. Kestabilan politik dan kerajaan tidak akan tercapai selagi keabsahan Perdana Menteri Tan Sri Mahyadin Mak Yassin tidak dipastikan. Pembuktian bahawa beliau mempunyai sokongan majoriti ahli parlimen perlu disegerakan, bukan dilengah-lengahkan. Dalam hubungan ini, Majlis Presiden Pakatan Harapan menegaskan Mahyadin telah tidak bercakap benar dan telah mengelirukan Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Ahmad Shah sewaktu sesi menghadap pada 4 Ogos lalu. Ini adalah satu tindakan penderhakaan tertinggi terhadap Ketua Utama Negara dan tidak patut dimaafkan, kata pemimpin Pakatan Harapan itu dalam satu kenyataan. Mereka berpendapat perkara ini boleh disahkan tanpa sebarang keraguan dengan mengadakan sidang khas parlimen dengan satu urusan sahaja, iaitu membentang, membahas dan memutuskan undi tidak percaya terhadap Mahyadin. Kami berpandangan mesti ada tindakan tegas terhadap penipuan yang dilakukan di peringkat tertinggi sehingga sanggup tidak bercakap benar dan mengelirukan Seri Paduka Baginda. Tindakan menangguhkan undi tidak percaya sehingga bulan September adalah amat tidak wajar. Tegas kenyataan tersebut yang dikeluarkan bersama oleh Presiden Keadilan Datuk Seri Anwar Ibrahim, Presiden Amanah Muhammad Sabu dan Setiausaha Agong DAP Lim Guan Eng. Menurut mereka, isu sokongan terhadap Mahyadin dan kestabilan kerajaan Perikatan Nasional mesti diputuskan sekarang. Selagi mana ia ditangguhkan, selagi itulah isu kestabilan dan keberkesanan kerajaan tidak dapat diselesaikan. Majlis Presiden Pakatan Harapan juga mengingatkan bahawa raja-raja pemerintah telah bertitah pada 16 Jun lalu tentang betapa pentingnya kerajaan itu stabil dan mendapat keyakinan serta mendapat sokongan majoriti rakyat. Rakyat yang terus tertekan akibat masalah ekonomi serta pandemik COVID-19 termasuk jumlah kes dan kematian yang begitu tinggi setiap hari mewajibkan kita menyelesaikan masalah ini sekarang, ujar mereka. Majlis Presiden Pakatan Harapan mengulangi pendirian mereka serta semua parti dalam blok pembangkang termasuk ahli-ahli parlimen yang telah menarik sokongan terhadap Mahyadin untuk mendesak diadakan sidang khas parlimen pada Isnin 9 Ogos bagi memutuskan isu terbabit. Di samping itu, mereka juga turut memohon agar semua penjawat awam, terutamanya badan-badan penguatkuasa, terus bertindak secara profesional, neutral dan tidak sesekali mengikut selera politik parti pemerintah sekarang. Mereka tidak seharusnya digunakan untuk menekan atau mengugut ahli-ahli parlimen khususnya dalam hal sokongan terhadap Perdana Menteri. Namun melihat kepada senario terkini, tidak nampak Mahyadin akan akur kepada desakan pembangkang. Malah dalam situasi rakyat yang terhimpit dengan masalah ekonomi, Mahyadin terus-menerus menyeluk kantor negara dengan mewujudkan satu lagi lantikan politik di Jabatan Perdana Menteri yang akan digaji dengan duit hasil titik peluh rakyat. Timbalan Presiden Persatu Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu baru-baru ini dilantik sebagai penasihat khas kepada Perdana Menteri yang bertaraf menteri. Katanya beliau akan bertanggungjawab menasihati Mahyadin dalam hal ehwal jalinan komuniti, komunikasi masyarakat dan pembangunan sosioekonomi. 3 orang duta khas Perdana Menteri bertaraf menteri yang dilantik Mahyadin sejak April tahun lalu pun kita tak tahu apa yang mereka buat sehingga hari ini untuk mewajarkan pelantikan mereka. Hari ini diwujudkan pula seorang lagi lantikan politik bertaraf menteri, sedangkan di Jabatan Perdana Menteri sudah ada 5 menteri dan 5 timbalan menteri. Mahyadin bukan hanya melakukan penderhakaan tertinggi, tetapi pembaziran dana tertinggi. Rakyat mahu parlimen bersidang dengan segera untuk menentukan keabsahan Perdana Menteri, bukan menambah bilangan lantikan politik yang bertaraf menteri. Sungguh, seandainya derhaka itu bertingkat-tingkat seumpama bangunan KLCC, inilah tingkat penderhakaan tertinggi sehingga mencakar paras kayangan.